Sorry, saya pun masih 17. Sama dengan Usama. Umurnya 40 tahun, 50 tahun, siri 4, siri 5, siri 6. Oh, tapi Jais tak bolehkan siri 6 jadi nazir. Dia mesti di bawah siri 6. Macam BMW ada siri kan? 7 series, 7 series. Jadi kenapa tak berani jadikan anak umur 16 tahun sebagai nazir masjid? Sedangkan Rasul berani. Take risk. Bayangkan kalau Usama bin Zaid dilantik ketika umurnya 16 tahun jadi panglima perang. Kita tengok nazir masjid, kalau mismanagement, tersilap manajemen, apa terjadi? Tak ada orang yang mati, tak ada. Paling-paling pipe air bocor. Wow, itu. Karpet bau hapa. Apa hal karpet bau hapa? Oh, nanti 16 tahun. Ya. Tapi kalau seorang general perang mismanagement, apa jadi? Habis pasukan tu, ditebas semua kepalanya. Allah, kehancuran. Tapi Rasul take risk. Ini berapa umur 16? Tepi. Kan? Seakan masjid tu milik orang otai-otai saja. Ya kan? Ini yang anda nak share dengan ikhwah sekalian. Mohon maaf, ya, kita perbincangan bebas. Apa maksud di Indonesia? Ini di Indonesia. Ya, yang mengelola, yang memimpin satu majlis besar. Contohnya perayaan Maulid Rasul, dibentuk satu kepanitiaan yang menjadi ketua panitia, program koordinator, program director, 18 tahun, 17 tahun. Otai datang, dia dengar khutbah balik ataupun makan nasi lemak sebelum balik. Itu tugas orang-orang tua di Indonesia. Tapi perayaan-perayaan besar, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, Muharram, semua yang hendak anak muda dengan membentuk kepanitiaan. Siapa yang jemput ustaz, siapa yang call ustaz, siapa yang siapkan nasi lemak, semua anak muda. Subhanallah. Jadi begitu regenerasi dibentuk dari awal. Pelapis tu dah ada. Yang otak-otak meninggal, ini yang jadi panitia naik ke atas menjadi nazir. Tapi kalau tak ada pelapis, begitulah keadaannya. Jadi Rasulullah dah contohkan mesti ada pelapis. Sehingga di akhir umur beliau lantik Usama menjadi seorang general. Luar biasa. Ada 80 peperangan dalam masa 8 tahun. Sempat rehat tu? Tak sempat rasa. Ya, tak sempat rehat. Subhanallah, hebat umur Rasul. Ya, sejak daripada mengangkat senjata pertama 55 tahun sampai beliau wafat ada 80 peperangan. Coba buka sirah. Kira. Ya, sama ada yang besar macam Badar, Uhud, Ahzab, Khandaq, ya, sampai naik kecil-kecil, Zawatus Salasil dan sebagainya. Ternyata ada 80 peperangan. So 80 dorang 8, satu tahun berapa perang? 10. Maknanya kalau 12 bulan dibagi 8, satu bulan perang satu. Bulan perang satu. Subhanallah. Hebat, luar biasa ya. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata ulama, ayat pertama merupakan tarbiyah daripada Allah, menanamkan keikhlasan di dalam hati mujahidin. Jangan sampai ikut perang nakkan anfal, ikut perang nakkan ghanibah, salah. Interview kerja nakkan 50,000, salah. Subhanallah. Sebab siapapun umat Islam, ini bezanya. Kenal Pak Sigit? Saya kenal. Pak Sigit, alhamdulillah pernah menjadi murabi anak. Ya, beliau cerita sebab beliau degree master PhD Jepun. Beliau tahu betul orang Jepun. Orang Jepun ni lebih kurang macam kita kerjanya. Ya, orang Jepun pergi pagi sebelum batasan masuk kerja dia dah ada di office. Pukul 5 dia keluar. Kita pun pukul 5 keluar juga, ya kan? Kita balik rumah, dia cuma cari sandwich dia. Lepas tu masuk kerja lagi sampai 10 malam. Siapa yang kerja pukul 5 di label pemalas di Jepun. Jadi kalau nak kerja betul-betul pergi Jepun. Ya, ini. Cuma di saat mereka bergiat nak cari dunia, Pak Sigit saja tanya kawannya, awak ni giat betul bekerja ni, orang-orang Jepun giat bekerja. Apa yang awak cari? Soalan simple. Tak boleh jawab. So ni beritahu sampai pukul berapa, nanti kita sampai subuh pula. Ya kan? Dah 10.12 bang. Sampai berapa ya sih?
10.30. Okey, ada insya-Allah dalam berapa? 18 minit lagi ya. Timekeeper mesti ada ni. Ya. Baik, ikhwah. Ketika ditanya dengan soalan yang simple tak boleh jawab. Bingung. Ya, kenapa? Ya Allah, dalam Islam dah tuntas semua dah. Ya, kita ni siapapun orang Islam kalau ditanya, "Mat, buat apa, Mat?" Ya, walau yang baju yang dipakai baju cikgu, baju yang dipakai baju adun, ahli parlimen, korporat dan sebagainya, jawapan satu. Apa dia? Beribadah pada Allah. Mat, sedang apa, Mat? Beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Untuk siapa, Mat? Allah Subhanahu wa taala. Soalan ini tak boleh dijawab oleh orang Jepun yang kononnya moden. Ya, teknologinya canggih, tapi simple dia tak boleh jawab. Allahu akbar. Kalau ada orang Islam tak boleh jawab, apa kata Profesor Dr. Hamka di dalam bukunya? Kata beliau, andaikan kambing-kambing itu kita tanya, niscaya dia boleh jawab. Hai kambing, kamu dicipta oleh Allah untuk apa? Kambing jawab, kami dicipta oleh Allah untuk mengabdi padamu, wahai manusia, berkhidmat. Lalu kambing soal balik, awak pula macam mana? Tertegur dia, tak boleh jawab. Tapi teruk daripada kambing, kata Hamka. Awal lagi kita mesti tahu jawabannya. Mat, buat apa, Mat? Beribadah pada Allah. Untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Ya, jadi ini kena mantapkan. Ketika interview 20,000, 50,000 itu anfal. Itu adalah lebihan yang Allah beri. Ada terima, tak ada, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan? Tapi yang intinya kita nak pahala di akhirat. Ya, sebab kita bekerja tak macam orang yang tak ditarbiah bekerja. Ya, kita bekerja, kita dah tahu dah kalau kita cikgu berarti jihad tarbiyah. Kalau kita doktor, kita jihad di bidang ya kesihatan sihiyah. Kalau kita ni tentera, berjihad di bidang difa'. Semuanya adalah lapangan jihad yang terbuka luas. Allahu akbar. Ya, rektor jihad. Ana membahas semalam, ana bahas apa ya? Ya kan, ada satu tadi ana membahas bersama dengan jamaah di Surau Twin Tower, Etika Twin. Tahu Etika Twin di mana? KLCC depan tu. Jadi jamaah di Surau Etika Twin yang datang ialah kuliah Zuhur. Ana bahas kitabnya Tuan Guru Ni Aziz, Khusyuk dalam Solat. Simple kutai. Jadi kata beliau, orang yang solat di samping menghadapkan badannya tak boleh beralih daripada kiblat, tapi hati, wajah hatinya mesti sentiasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang sudah mengarahkan hatinya kepada Allah, bila dia ada ilmu pun dia akan peruntukkan untuk Allah. Ilmunya untuk Allah. Kalau dia ada harta, hartanya untuk Allah. Kalau dia ada jawatan dan kuasa, kuasa dan jawatannya untuk Allah. Di Indonesia dah ada 2 kampus. Di Sumatera Barat 1, di Sulawesi Selatan 1. Yang rektornya mengeluarkan satu peraturan wajib bagi mahasiswa solat subuh berjamaah. Allahu akbar, luar biasa, ribuan hadir. Setiap subuh ribuan hadir. Ini mau 8. Wow. Basuh mata je. Masuk. Alah, anak pun UAE juga dulu. Tahu dah rahsia dalaman ni. Subhanallah. Ya. Faham tak Iwak? Yang duduk berdua-dua di sebelah kanan tu. Ini kan Allahu Akbar. Jadi kenapa rektor dengan kuasanya tak boleh keluarkan peraturan yang cukup cantik seperti di Sumatera Barat dan Sulawesi Selatan? Ya Allah, 2 kampus di universiti ni kalau subuh ramai ribuan mahasiswa solat. Allahu Akbar ya salam. Ana sembang tadi dengan jemaah. Okey, baik. Punya surau terdekat dengan rumah. Ya, surau kita aktif. Bangga kita dengan keaktifan surau kita. Setiap malam ada kuliah maghrib. Kalau hujung minggu ada kuliah subuh. Betul tak? Tapi di sebelah surau kita ada surau yang tak aktif. Ada pernah kita terfikir macam mana nak aktifkan surau jiran kita ya? Surau kita aktif, alhamdulillah. Surau sebelah tak aktif. Macam mana cara? Ternyata di Indonesia ustaz-ustaznya sudah memeras otak untuk mengaktifkan surau-surau yang tak aktif.
Macam mana Ustaz? Caranya mereka buat satu program. Program ini disebut suling. Tahu suling? Apa suling? Suling tu daripada bambu, ada lubang. Kemudian ditiup, dia mengeluarkan irama yang cantik. Suling. Tapi suling di sini subuh keliling. Tahu keliling Tony? Pusing. Subuh keliling. Maksudnya surau yang aktif, sebahagian daripada jamaah dia pergi ke surau yang tidak aktif. Jadi ramai jugalah surau tu meraikan surau yang tidak aktif. Sebahagian daripada jamaah daripada surau yang aktif pergi ke surau yang tidak aktif. Setiap subuh begini, bergilir. Kemudian pindah lagi ke surau lain yang tidak aktif. Sehingga surau-surau yang tidak aktif ini termotivasi untuk aktif. Itu yang disebut suling. Setiap subuh mereka pusing, ya, dari kampung ni, kampung ni, kampung ni, untuk mengaktifkan surau-surau yang lain. Cuma gurauan Ustaz tu, tapi kalau maghrib ni susah nak bagi nama. Kalau maghrib keliling jadi maling. Tahu maling? Orang Banting tahulah maling ni kan, bahasa Jawa. Suling bagus, tapi kalau maling maghrib keliling dah ada cantik dah. Ya, kalau isyak iling. Isyak keliling. Jadi akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita pada ayat yang pertama, qulil anfalu lillahi war rasul. Ini bukan hanya untuk sahabat Rasul, untuk kita juga. Qul al-anfalu lillahi war rasul. Kalau ada lebihan, kalau kita dapat gaji daripada jihad kita, ya, jadi doktor dapat gaji, jadi engineer dapat gaji, itu jadikan sebagai anfal, lebihan yang Allah beri. Tapi bukan itu matlamat utama kita. Matlamat utama kita an-nasru minallah, kemenangan bagi umat Islam. Allahu akbar ya salah. Ya Allah, bagusnya ya, satu ayat pun dah cantik banget, ya. Apatah lagi ya kalau kita boleh tadabburi ayat-ayat di dalam Al-Quran. Fattaqullaha, bertakwalah kepada Allah. Wa aslihu dzata bainikum, perbaikilah hubungan di antara kamu. Jangan hanya permasalahan anfal, yang satu iri hati dengan yang lain. Kenapa dia dapat banyak, aku dapat sedikit? Ya, kenapa Rasul bagi dia lebih banyak, mana aku cuma, dia dapat 100 unta, kenapa aku cuma 1 unta? Padahal yang di soft terdepan aku. Allah, ini muhasabah. Betul tak? Aku yang banyak kerja selama ini, kenapa? Ini mudah-mudahan nasihat untuk diri saya, isteri. Ya, kenapa? Sebab tidak semestinya. Yang tentukan Qaidul Jaish, pemimpin kita yang tentukan. Kamu dapat sekian, ketika itu Rasulullah. Sekarang boleh jadi CEO kita, ya, boleh jadi adalah chairman kita, ya, yang tentukan gitu. Tapi tentunya kita sifah dengan mereka ni, selagi mereka betul-betul orang yang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Okey, kamu dapat 1, yang lain dapat 100. Tapi jangan hanya permasalahan pembagian anfal ni kemudian kita melemah dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Awal lagi Allah beritahu, fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum wa atiullaha wa rasulahu. Taatilah Allah, taatilah Rasulnya. Maknanya taat pada Allah dan Rasul boleh dipisahkan. Ada beberapa perkara di dalam Al-Quran yang sentiasa seiring, sejalan, disebut oleh Allah, tidak boleh dipisahkan. Contohnya apa? Alladzina amanu wa amilus shalihat. Beriman saja tidak pernah beramal, tak boleh. Tak boleh dipisahkan antara iman dengan amal. Ati Allah wa ati Rasul. Taati Allah dan taati Rasul. Boleh taati Allah saja, kemudian tidak mentaati Rasul, tak boleh. Dalil yang begitu hebat untuk menghantam satu fahaman yang disebut anti hadis. Kalau di Indonesia disebut ingkar sunnah. Kata mereka, nahnu rabbaniyun. Kami orang-orang yang hanya pada Quran saja. Kami pegang Quran saja. Ya, hadis kami tak pakai. Walaupun hadis sahih, mereka tak pakai. Sehingga akhirnya cirinya orang anti hadis, kalau solat tidak pakai azan, tidak pakai iqamat. Sebab azan iqamat tidak ada dalam Quran. Carilah, tak ada dalam. Kemudian mereka solatnya hanya 2 rakaat pagi, 2 rakaat petang. Ya, jadi tak ada tu subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, tak ada. Sebab tidak disebut dalam Al-Quran. Kalau masuk bulan Ramadan, tak puasa Ramadan. Dalilnya apa? Al-Baqarah 185. Ya,